Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi bima ughliqa wal qadimi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir wa bil khair. Saya muliakan saudara pengurusi majlis pada Ustaz Syamti, Ustaz Azrul, Ustaz Fauzan, dan seluruh bulan puasa bagi India Ratna dan seluruh yang hadir, sahabat-sahabat yang pada nafas rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita terus kepada perbincangan kita berkenaan dengan umrah ini. Boleh buka dalam idaman penuntut idaman penuntut pada menguraikan yang khusus yang dikarang oleh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, seorang ulama daripada Johor, bekerja di pejabat Kerani Mufti Johor. Kerja pejabat Mufti, pejabat Kerani ni pun tapi boleh tak dekat dan mudah dipahami kita, insyaAllah. Jadi tidak ni saya pilih kerana dia bahasanya mudah dan kita faham dengan mudah, insyaAllah. Baik. Jadi saya rasa kita terus buka pada muka surat yang ke 153. Belum kita dengan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama sekali kita niatkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunaikan umrah ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima kita punya kedatangan ke bumi Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Hakikatnya di dalam Allah orang yang disebut oleh Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullah taala dalam kitabnya Az-Zaqaiq Al-Qudusiyah, dia kata sebenarnya orang-orang yang berjaya sampai ke Madinah Al-Munawwarah dan ke Makkah Al-Mukarramah, khususnya di Madinah mana? Kita biasanya akan pergi ke Madinah dulu. Nah, pergi Madinah dulu. Kita akan ke Madinah dulu. Kemudian baru ke Makkah Al-Mukarramah. Biasanya orang yang sampai ke Madinah Al-Munawwarah ni dia kena apa ni? Ingat dalam hati dia ada beberapa kegembiraan dari dia. Yang pertama, dia sebenarnya telah mendapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya dalam Allah kita ingatkan kita datang ke Makkah dengan duit dan sebagainya, itu sebagai sebab. Antara sebab lain yang lebih utama adalah berkat doa Nabi SAW. Nabi doa Allah, Nabi sebut nama kita. Nabi sebut nama kita satu-satu. Kata Fulan bin Fulan, nama Azrul, sebut nama Haji, Ibu Haji ya. Ustaz Fakhrul Razi, sebut nama kita. Minta Fakhrul Razi untuk sampai ke sini. Habib Albi, nama dalam Facebook dia. Minta untuk dia sampai juga ke Madinah Al-Munawwarah. Akan sampai dengan apa? Dengan berkat doa Nabi SAW. Bukan dengan kita rasa kalau kita nak doa lambat. Kita doa Nabi sendiri dalam kubur. Nabi doa dalam kubur kepada Allah Ta'ala untuk sampaikan kita kepada baginda Nabi SAW. Tapi kita kena rasa dia sesuatu kerana kita telah termasuk di dalam doa Nabi SAW. Dan sebab tu kita akan tengok nanti ada orang yang berhenti, ada yang tak berhenti. Takut-takut ada dia kan. Alhamdulillah kita doa semua boleh pergi lah. Dia berbimbang pula kan. Tapi kena doa betul-betul. Kena mula doa, kena mula bagi apa ni, harap kepada Allah Ta'ala, kita akan sampai ke sana. Sebab ada macam-macam masalah. Jadi bila kita ada macam-macam masalah, ada yang tak boleh pergi, ada yang ada masalah ditahan tengah jalan, ataupun tiba-tiba ada masalah yang dia tarik balik penyertaan untuk balik. Maksudnya itu semua adalah caturan daripada Allah. Kita nak pergi, tapi rupanya tak masuk dalam doa Nabi lagi, lambat sikit. Maka kita pun tarik. Kadang-kadang kita rasa kita tarik sendiri ke doa. Maksudnya Nabi tak sebut dalam doa untuk sampai ke sana. Boleh. Itu kata kita kena letakkan betul dalam hati kita, kena rasa gembira. Gembira kerana apa? Kerana telah termasuk ke dalam doa Nabi SAW.
Kalau sekali Nabi doa, maka sekali dia akan sampai ke Makkah. 2 kali Nabi doa, 2 kali dia akan sampai ke Madinah Al-Munawwarah. 3 kali Nabi doa, 3 kali dia akan sampai. Tengok banyak mana kali dia sampai ke sana, maka banyak itulah juga Nabi doakan kepada dia. Dan orang yang banyak kali tiba, bukan dalam sahabat kata, banyak pun banyak kali masuk ni. Dan Nabi tahu, kata hari yang Nabi doa dia ini banyak dosa sangat ni. Lepas tu Nabi dia nak kali sikit, Nabi depan Nabi, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berwasilahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh tak? Boleh. Tidak. Silah korang ni. Tidak. Siapa pergi dengan saya Wahabi, balik insya-Allah tak Wahabi. Aduh ya. Siapa pergi dengan saya, dia dalam otak dia Wahabi penuh. Balik insya-Allah tak Wahabi lah. Kita akan buat macam mana pun, sama ada tolak daripada bukit umur jatuh. Tadi ke tempat Kaabah tu terajang sampai jatuh depan tu. Tak boleh doa semua dengan jadi Wahabi. Jadi yang jadi Wahabi lah. Baik, kita buka muka surat 153. Jadi banyak lagi tu nak cerita. Dari cerita kat sini, habislah modal dekat Madinah ni. Kita cerita kat Madinah pula. Jangan ke Madinah pula. Kita akan cerita lagi berkenaan dengan ziarah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. 153 berkenaan dengan miqat haji dan umrah. Boleh tak macam itu tuan orang? Ini lagi soalan lagi baru lebih penting. Kalau ada yang tak faham dan sebagainya. Yang depan tu boleh baca sendiri. Bab berkenaan dengan syarat sah haji, syarat wajib haji. Itu boleh baca sendiri, insya-Allah mudah daripada muka surat yang 51. Baik. Perkataan miqat ini ada mengandungi dua ketentuan. Pertama masa, dan kedua masa umrah dan masa haji. Jadi miqat ni ada miqat zamani dan miqat makani. Zaman, miqat makan. Baik, cara ringkasan, miqat zaman bagi Makkah, bagi orang yang menunaikan haji bermula pada bulan Syawal. Syawal tu dah mula miqat zamani. Maksudnya dia boleh dah untuk niat menunaikan haji pada bulan Syawal. Tapi bukanlah pergi bulan Syawal tu buat haji terus. Tak. Sebab haji dia ada waktu dia. Kan? Pada Zulhijjah. Jadi apa ni, mula pada 8 Zulhijjah, Tarwiyah tu. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Itu baru mula buat haji. Tak. Tapi dia boleh mula niat pada bulan Syawal. Manakala umrah pula bermula daripada awal tahun sampai akhir tahun, tidak ada miqatnya, tidak ada zamannya. Boleh niat bila masa boleh. Kenapa? Maksudnya kalau orang ni jenis bermusafir selalu ke Makkah dan Madinah, ke Makkah selalu kan, sebab nak buat umrah di Makkah ya. Maka ketika sebut, kalau dia selalu ke sana sebab ada perniagaan ataupun dia ada urusan dan sebagainya, maka waktu tersebut digalakkan bagi dia untuk menunaikan umrah pada bila masa yang dia mampu. Boleh faham? Maksudnya miqat zamani bagi haji, kalau kata khususnya haji nak pergi faham, bila mula bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah, kalaulah dia pergi menunaikan umrah pada bulan Syawal, dalam masa yang sama, waktu itu adalah miqat bagi haji, miqat zaman bagi haji. Dia pergi buat bulan Syawal, tiba-tiba bulan Zulhijjah pergi sekali lagi haji pada ketika tersebut, maka dia dikira sebagai telah melakukan haji tamattu. Jadi dia kena bayar dam, sebab dia dah masuk dalam miqat zaman bagi haji. Boleh faham? Jadi kalau kita pergi bulan Ramadan, tak masalah lah. Tapi masuk bulan Syawal, 1 Syawal tak balik lagi, pergi raya sana. Kemudian dia pergi buat umrah pula sebelum balik, hari bulan Syawal, awal yang pertama Syawal. Tiba-tiba hari dekat haji, orang panggil pula sekali lagi. Jadi dia dikira juga sebagai tamattu. Boleh faham? Walaupun hari raya pertama saya buat umrah, takkan nak kena bayar juga? Dah, kena bayar dah. Boleh? Baik. Itu adalah miqat zamani. Terus muka surat 154. Dan tempat ketentuan melakukan niat haji yang disebut miqat makani, jika bakal haji itu berada di Makkah, sama ada anak berbumi putra, bumi putra, atau yang mendatang. Macam kita mendatang, anak bumi putra atau haduk di sana lah, dapat pasport, kad kenalan Saudi. Ya. Dan Saudi ni kelebihan dia banyak lah. Bukan Saudi, Hijaz, tanah Makkah Al-Mukarramah, tanah haram. Kat Saudi ni luar, Riyadh pun Saudi, Jeddah pun Saudi. Dia hakmah ni di mana? Hakmah yang
Semayang jemaah tak tinggal, orang penuh di masjid. Kita tengok, Masya Allah, hebatnya orang-orang Mekah ni. Di Mekah ya, di Jeddah lingkup tu, di Riyadh lingkup juga. Tak, dengan sosial, dengan apa macam-macam kat sana. Ya. Jadi jangan tengok Islam ni di Mekah kan. Mekah tu sebab dia punya kemuliaan dia, Allah Ta'ala dah tentukan benda tersebut. Ni ada orang dia pergi Mekah. Mekah memang kerajaan Islam yang terbaik. Ke Mekah, Saudi tu luar. Beringat sikit. Riyadh pun dia pegang tak, tapi dia tak jaga pun. Dia tak suruh berikut Islam. Tak. Di Jeddah pun tak suruh berikut Islam mana pun. Bukan kata kalau orang bukan Islam masuk tak ada masalah, tak pakai tudung semua. Ni orang Islam sebenarnya. Dalam Makkah pakai kami tadi. Di luar Makkah, di Jeddah terus rambut kuning dengan seluar ketan, masuk dalam pasar raya Panda. Ingat? Ada Panda apa ni? Mall di sana. Tak ada kat sini, tak payah cari kan. Ada yang suka cari mall ni banyak juga kan. Di Mekah kerja cari mall. Mall mana yang paling terbaik boleh pergi. Masjid Haram pergi juga lah. Panas. Masuk mall juga. Mall sejuk. Tu dia beli banyak barang, banyak balik beli kat kawan. Beli kat mall, beli kat adik, beli kat tuan, tok naik, mall lah beli. Baik. Tempat memulakan niatnya ialah Bandar Mekah. Itu sendiri. Ini bagi orang yang bumi putra. Ni kalau buat haji lah. Ni orang buat haji ni. Lagi dia buat umrah, dia buat gini pula dia. Umrah duduk dalam rumah hotel, keluar pada bilik tu terus niat. Bukan mereka ni lah. Sedang menggunakan umrah. Nawaitul umrah wa ahramtu biha billahi ta'ala. Allah labbaik Allahumma labbaik. Keluar pada hotel. Tengok. Dia orang yang buat haji saja lah. Haji saja daripada rumah dia tu. Kalau kata dia mai awal lah ke Makkah. Baik. Tetapi yang utama dia kata di pintu rumahnya, dia kata ni, sama ada di masjid atau di jalan-jalan selagi belum keluar daripada kawasan bandar. Tapi yang utama di pintu rumahnya, dan sunnah mulakan pada hari yang ke-8 Zulhijjah. Dia mutarwiyah. Hari bagi haji. Baik. Dia kata kalau kata bagi umrah pula macam mana? Orang yang kalau menunaikan umrah, kita sebut sini lah. Kita sebut kat belakang tu. Orang yang menunaikan umrah, mereka perlu untuk menunaikan, meniatkan umrah mereka di tanah halal. Tempat tanah halal maksudnya. Paling dekat tanah halal ketika mana untuk umrah adalah di Tan'im. Tan'im mana? Lebih kurang dalam berapa kilometer Tan'im? 7 kilometer lebih kurang lah. Dekat. Dia paling miqat yang paling afdal adalah bagi umrah. Bagi umrah adalah Zulhulaifah. Ataupun dipanggil Abiyarul Ali. Ini tempat Nabi miqat. Ada beberapa kelebihan di sini. Yang pertama, tempat ni Nabi miqat. Yang kedua, paling jauh. Yang kedua, paling jauh. Yang ketiga, sebab lama kita dalam keadaan ihram. Lagi lama dalam keadaan ihram, lagi mulia. Karena apa? Karena dosa kita makin akan kurang, akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa kita digugurkan. Jadi nanti antara sebab-sebabnya. Dan apa ni, Tuzul Hulaifah, Abiyarul Ali, dekat dengan Madinah Al-Munawwarah. Lebih kurang dalam 5 km ya daripada Madinah. Kemudian nak pergi ke Makkah lebih kurang dalam 400 km. Masa tu memang kena jaga semua. Dan insyaAllah kita akan mulakan daripada Abiyarul Ali. Kita akan mulakan miqat kita di Abiyarul Ali yang buat umrah. Dan lepas tu barulah di tempat-tempat lain. Tempat kedua yang terbaik adalah di mana? Ji'ranah yang kedua. Kalau orang Arab dia baca Ja'ranah. Kalau orang yang khusus dia akan baca, orang Arab lah, dia akan baca Ji'ranah atau Ji'ranah, kasrah ganji. Kata Syekh Al-Imam Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Fathul Alam, apa yang menyebabkan lebihnya Ji'ranah? Kalau kita pergi Ji'ranah, buat orang ini boleh lah. Ji'ranah tidak ada apa-apa kelebihan, sama saja seperti tempat-tempat lain. Kenapa dia pilih? Karena jadi adat bagi ulama-ulama, mereka akan buat majlis di Ji'ranah untuk buat umrah ramai-ramai di situ. Maksudnya pada zaman Syekh Yasin Al-Fadali, mereka akan kumpul ramai anak-anak murid pada bulan puasa, khususnya mungkin pertengahan puasa, akan dibuat umrah daripada Ji'ranah bersama dengan ramai anak murid 300-400 orang. Dia akan buat umrah bersama dengan masyayikh, ulama-ulama besar Mekah. Bukan Wahabi lah, tak Wahabi ni. Tak Wahabi kita tak erat. Yang tak Wahabi, nanti mereka yang buat. Kenapa yang mereka bawa kan? Mereka tak ada kelebihan apa, semua tak ada kelebihan apa.
Naknya kata ulama, di situ adalah tempat miqatnya 300 orang Nabi. Sebutlah, Ji'ranah tempat miqat 300 orang Nabi alaihi wassalatu wassalam. Bolehlah. Itu kata hebat tu, Ji'ranah tu yang jadi nombor 2. Ke mana? Itu pun tempat Nabi miqat juga. Di Ji'ranah. Kemudian kita boleh sunatkan buat Ji'ranah kerana Ji'ranah peringkat yang kedua. Jadi afdal. Dia agak jauh sedikit daripada Makkah. Memang 20 km daripada Makkah. Dekat dengan Arafah. Jalan ke Arafah lah. Jadi kita akan lalu ke Mina apa semua baru sampai di Syawal. Baik. Yang ketiga, Tan'im. Tempat yang ketiga yang terbaik adalah Tan'im. Tan'im dibanding miqat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka situ juga adalah yang terbaik. Kerana Sayyidatina Aisyah ditunjukkan oleh Nabi SAW untuk buat umrah di situ. Umrah di situ. Nah, jadi kita selalunya buat dari situ lah. Sebab tu paling dekat sekali. Tapi Ji'ranah payah nak cari balik. Melainkan kita di rombongan Nabi dibuat sekali, kita datang balik. Tapi kalau di Tan'im ni boleh pergi 3-4 kali dalam masa sama. Sebab banyak sangat kenderaan untuk ke sana. Boleh kan? Baik. Jadi ni semua ni dibagi ni tempat-tempat ni. Pertama, nama tempat yang bernama Zulhulaifah, iaitu miqat makan ni bagi orang yang datang dari Madinah Al-Munawwarah. Dia dibagi Zulhulaifah. Jadi yang main daripada Madinah Al-Munawwarah maka akan lalu daripada Zulhulaifah. Maka jangan lebih daripada miqat untuk kita niat. Kalau lebih daripada miqat, kalau boleh patah balik, patah balik. Kalau tak boleh patah balik, dia terus juga, maka ketika sebut dia kena bayar dam. Dan dia sekok kambing. Dan dia sekok kambing. Sekok kambing harga 350 riyal. 350 riyal. Boleh dapat kenduri bagi kau makan. Bagi kat driver, bagi kat Ustaz Fauzan, kita urus kambing tu, kan dia beli semua, tak ada orang ada benda nasihat. Tapi bayar duit je. Tapi kalau boleh patah balik, patah balik. Jadi sebab tu, bila bas mula nak gerak tu, pakat-pakat dah. Pemandu penancung tu, pemandu penancung Mutawif lah. Duduk nama pemandu penancung. Mutawif tu dia akan terangkan. Dan kabar kita akan mula niat, dan kita akan talbiyah ramai-ramai. Dan talbiyah paling panjang lagi daripada mana? Daripada Zulhulaifah nak pergi ke Madinah Al-Munawwarah, dan itu Makkah Al-Mukarramah. Sangat panjang. Sampai tertidur setengah pun. Yang tak tidur tu lah tukang talbiyah. Talbiyah. Lepas tu tukar wali sebab. Jadi ganti-gantian. Kalau wali tidur dulu, wali ganti pula. 6 jam nak sampai. Nak sampai ke Madinah tu, nak sampai ke Makkah 6 jam. Kalau nak sampai tu, seorang habis. Semua tak ada apa. Memang sungguh-sungguh dia ni lah. Sebab tu kita elok. Sebab tu di antara tempat yang paling mulia. Kerana apa? Paling afdal. Kerana paling banyak talbiyah kita akan talbiyah. Kerana zikir yang paling terbaik pada ketika sebut bagi orang yang nak menunaikan umrah adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Orang Arab dia tak ada lagu. Sebab ada lagu dia yang habis orang. Dan sebab itulah dia pergi lama nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tak kena banyak lah tu. Tapi kalau labbaik Allah, lama sikit. Lama tu dia 3 bagi hang tak. Kalau dia baca laju-laju dia kena menjadi 10. Taklah. Jadi banyak kali tak ada masalah. Dan eloklah bagi semua orang untuk untuk talbiyah. Kalau kata nak pergi ke Madinah pula, sepanjang perjalanan nak ke Madinah tu, kalau daripada Jeddah, airport Jeddah nak ke Madinah, kita akan Madinah dulu kan. Zikir yang paling terbaik untuk ke sana adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata ulama, dia antara baca Quran dengan selawat itu mana lebih mulia? Selawat lebih mulia. Karena apa? Karena kenal dengan tempatnya. Ya. Baik, kedua, suatu tempat yang bernama Juhfah. Ini Juhfah ni miqat makan ni bagi orang yang datang dari Mesir, Syam dan lain-lain, ikut laut, ikut laut, ikut laut mendarat di situ. Ni kalau kata ikut laut kan, dia lalu ikut laut. Macam kami dulu naik kapal daripada Mainak di dekat dengan apa ni, Muaibah. Muaibah Jordan lah. Apa? Wallah nak saya lupa. 2007 kita saya pergi. Daripada tu dekat dengan Port Said lah. Dekat Port Said. Daripada Mainak Syarah. Kemudian pergi ke Madinah Al-Munawwarah, ke Makkah Al-Mukarramah, ke Jeddah. Memang 2 hari berjalan. Senang kapal. Jadi pirate lah.
Habis kan. Dan apa ni Allah SWT, dalam tahun 30-an dan lebih dahulu daripadanya orang banyak berihram dari Rabi', iaitu tidak mengapa kerana Rabi' lebih jauh ke Makkah dari Juhfah. Ada juga orang yang miqat di Rabi', nama tempat. Dia kata Syekh ni pada tahun 30-an dulu ni. Lama kan. Jadi menurut apa ni cerita, Juhfah ini sudah tidak ada kesan lagi kerana penduduknya sudah berpindah ke Rabi'. Juhfah tak ada lagi ke Rabi', yang mana sudah jadi sebuah bandar atau pekan pada masa sekarang. Kita nak pergi tahu sejarah dulu. Nama tempat Rabi'. Jadi yang ketiga, suatu tempat bernama Qarnul Manazil. Ada Qarn atau disebut Qarnul Manazil. Jadi kita kalau kata pergi ke Makkah nanti, kalau kita naik kapal terbang, kita akan lalu juga di Juhfah. Cuma kita tak niat lagi untuk nak pergi ke Makkah atau ke rumah. Kita akan pergi Madinah dulu. Bila kita pergi ke Madinah dulu, maka ketika sebut kita lalu dan kita sampai di Jeddah, tak masalah apa, kita akan terus pergi ke Makkah, ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi tak perlu untuk naik ihram dan sebagainya. Boleh pakai baju biasa. Jadi orang yang nak menunaikan umrah daripada sini nak terus nak pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Maka elok dah lebih ihram siap-siap. Takut lalu di Juhfah. Terbang takut lalu di Juhfah, dia tak niat. Iaitu miqat makani bagi mereka yang datang dari negeri sebelah timur Mekah, ikut jalan darat seperti dari Amman, Imarat, daripada Imarat, bersatu UAE lah. Dan yang berhampiran dengannya, tempat itu sekarang dipanggil As-Sayyid. Satu tempat lain bagi Zatul Irqin, ada tempat Yalam-Lam, semua dibaca sendiri. Jadi tak salah. Dia kata apa ni? Orang yang pergi ke Makkah di pasal 155, boleh nak baca ini tak faham? Balik orang baca dia jauhi ni. Ada tak tiba jauhi kan? Nanti misal dia tak tiba jauhi. Baik. Ni kalau bagi kat Arab dia baca rumah sakat. Ada kan? Dia naik Arab payah. Dan alhamdulillah semua tu dia baca. Ada lagi ingatkan dia tanya, ingatkan ni. Adalah diingatkan bahawa tempat-tempat ini juga jadi miqat makani bagi mereka yang pergi ke Makkah kerana mengerjakan umrah. Ada nampak tak? Orang buat umrah pun ini juga miqat makani bagi dia. Tetapi mereka yang sudah berada di Makkah, apabila hendak mengerjakan umrah, miqat makani baginya ialah tanah halal. Kalau dah duduk di Makkah lah. Kalau kita duduk di tanah luar daripada Makkah, kita nak pergi buat umrah, maka tempat ni akan jadi tempat sebagai miqat makani kita. Kita lalu, kena niatkan itu. Niat ni bagi apa ni? Bagi orang yang nak menunaikan umrah. Yang nak menunaikan umrah, tak kira orang kata, kami lalu tapi tak niat pun. Tak kena bayar dah juga kan? Tak lah sebab tak niat. Kita niat nak buat umrah ni, daripada kita lalu tempat miqat, tak niat umrah, baru kena bayar. Tak. Cuma kalau tak patah balik. Kalau ni kita pergi ke Makkah, bulan puasa baru ni, bulan puasa, bulan 3 baru ni. Bila kita pergi ke Hudaybiyah, pergi miqat di Hudaybiyah. Selesai miqat di Hudaybiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kami pun baliklah naik lebaran. Dan langkah ke tanah halal. Saya pula terlupa nak pegang mic, nak abang kata kita boleh niat lagi. Niatkan semua dah reti lah sebab banyak kali dah buat umrah. Banyak ada yang masih menunggu-nunggu jawapan daripada kita. Dia suruh kita boleh cakap. Dah lepas daripada tanah halal kan? Tanah halal, masuk tanah haram. Dia ada hudud dia, ada tulis. Ini telah masuk kepada tanah haram. Dia ada punya sempadan dia punya kotak. Dia macam pintu gerbang. Jadi bila dah masuk tu, dah lepas jauh lah. Maka tiba-tiba kawan dia bawa babak, kata, niat lagi tak? Kata tak niat lagi kan? Je. Kata minta kat bas, suruh patah balik, bas dia buat tak layan. Ni buat rakah gitu juga. Dia panggil hudud orang balik. Dia buat tak layan. Dia tanya nak duit lagi, orang duit. Kalau korok dia tu macam. Kalau patah balik tu tak sampai 10 duit. 10 rial. Tak sampai. Dia tak mahu. Ada tempat pusing, dia tak mahu pusing. Tak apalah terus sampai ke Makkah. Sampai ke Makkah nak libat je lah. Bertanya lah macam mana nak buat Ustaz. Saya kata, kalau ni sekop kami lah 250. Hak tu ya kalau Ustaz, dia nak cari jalan menyelesai. Adakah kena bayar 350 je? Atau boleh buat je? Boleh. Dia tak ada masalah, boleh patah balik. Patah balik kan? Dia patah balik, niat balik kat sana. Maka akhirnya buat patah balik, niat taksi.
Naik taksi berapa ringgit? 20 rial. Bukan murah kan? Pada kawan tu nak minta ke 350 rial. Akhirnya patah balik pergi ke mana? Pergi ke Hudaybiyah balik. Boleh tak pergi ke Tanah Ain? Tak boleh kan? Seronok lah mah pergi Hudaybiyah niat ke Tanah Ain. Mau duduk di Zululaifah tak niat, niat ke Tanah Ain pula lah. Mana boleh? Niat kat tempat dia tadi lah. Maka dia patah balik pergi ke Hudaybiyah. Kono taksi balik ya, niat terus niat. Sampai ke Jangan. Itu boleh, tidak ada masalah. Dia tak perlu bayar 350 rial. Sebab pun sangatlah seronok. Kerana 350 dengan 20 rial benar lebih suka bang. Seorang-seorang. Bukan jemaah. Oh, jemaah seronok kita. 35 orang pakat-pakat tak niat. Pakat-pakat tak niat betul. Boleh seorang 10. Tapi kami tengok. Oh, tak ada gitu. Lepas tu dia dapat bulu kami dia. Bulu kambing dia dapat. Dia tak dapat kambing. Baik, orang yang pergi ke Mekah ada kata balik. Ialah tanah halal dari itu kenalah mereka keluar ke Tanah Ain atau Ji'aradah atau sebagainya, Hudaybiyah. Dia lagi kat mana lagi? Tempat baik. Saya tengok. Dia ada hudud dia. Hudud halal. Orang yang pergi ke Makkah kerana haji atau umrah melalui jalan yang tiada mempunyai miqat makani baginya, hendaklah ia berniat di tempat yang bertentang dengan miqat yang ada di sebelah pihak kanannya atau di sebelah pihak kirinya. Betul, dia tak lalu ke Juhfah ataupun tak lalu di Yalamlam. Maka bila dia lalu tu mesti ke kapal terbang lalu di Yalamlam dulu. Baru nak ni lah. Maksudnya kena kapal terbang tu lalu di Yalamlam di Makkah. Contoh, kapal terbang dia lalu apa terbang semua. Dia lalu sini, elok main sini, boleh tak niat? Niat kan? Sebab apa? Sebab kita dah setentang dengan Yalamlam. Boleh niat kita. Ya kan? Baik. Jika sebelah kanan ada miqat dan sebelah kirinya pun ada, hendaklah ia berniat di tempat yang lebih dekat dengannya. Kalau ada sebelah kanan pun ada, sebelah kiri pun ada juga miqat. Duduk tengah-tengah. Maka dia kena niat tempat yang lebih dekat. Yang lebih dekat dengan sebelah yang dia ada. Maksud kalau sebelah kiri dekat, niat sebelah kiri. Niat sebelah kanan dekat, niat sebelah kanan. Lagi, dan sudah lagi. Dan jika kedua-dua miqat itu sama dekat dengannya, hendaklah ia berniat di tempat yang lebih jauh ke Mekah. Baik, tak apa. Yang tu boleh baca sendiri. Kemudian rukun haji dan rukun haji. Ini dia tengok. Sebelum rukun haji 156 saya dah baca. Orang yang pergi ke Mekah tiada bercadang hendaklah buat atas sekali. Perkara kedua, orang yang pergi ke Makkah tiada bercadang hendak mengerjakan haji atau umrah. Tiba-tiba setelah melalui miqat teringat hendak mengerjakan haji, maka miqatnya ialah di mana tempat ia teringat itu. Tempat yang dia teringat tu mula-mula tak niat. Bila dia sampai tu dia tak rasa macam nak buat umrah tak. Maka waktu itu tempat dia teringat tu dah digelar sebagai miqat dia. Barang siapa masuk Makkah dengan tujuan mengerjakan haji atau umrah, wajiblah atasnya berniat ihram dari miqat makani baginya. Itu kena ingat. Kena miqat makan tu dia kena bagi perhatian semua. Dari itu sekiranya dilalui dengan tiada ihram, nescaya menderhaka dan mesti balik ke tempat itu jika tiada uzur. Dan sekiranya ada uzur seperti takut ketinggalan dan daripada kawan-kawan atau sudah suntuk masa, hendaklah ia berniat di mana ia berada di tengah jalan itu, kemudian teruskan kerja haji atau umrahnya, serta atasnya wajib atasnya dam. Pergi banyak dam, saya kong kami. Boleh? Ya, boleh. Adapun kalau ia berbalik kepada miqat sebelum ihram atau sesudah ihram, tetapi belum masuk mengerjakan pekerjaan haji atau umrah seperti wukuf atau tawaf, nescaya dia adalah kena dam. Dan kena patah balik yang kawan kita buat tadi. Terus patah balik. Tak buat lagi, tak pergi tawaf dulu. Ni dah pergi tawaf dan baru tanya Allah Ustaz. Tak kena kan? Jadi saya tak niat nak. Tak miqat tu lepas lah. Tapi dah tengok Ustaz dah pakai main dah, saya malu dah tengok. Ni saya tawaf tak ada, saya tengok. Hampa suruh buat malu. Kalau dah mula tawaf dah waktu sebut, kamu dah kena bayar dah. Macam mana kamu tak bayar dah? Tapi kalau kata dah tak tawaf lagi, kapak dah siap. Jangan malu. Ingat masa satu, jangan malu. Jangan malu waktu kalau kita tak tahu kita tanya.
Dia ada orang kata, oh hacu pun tak tahu. Rasul kata, tak kira tak tahu banyak lagi. Di Mekah dia kata kau orang. Tak kira kata kawan ni tanya banyak lagi ya. Apa tanya banyak lagi ni? Tak kira pula tanya banyak orang ni. Saya takut tanya lain lagi. Tapi Mekah ni tak. Kaabah depan kata tak nampak. Baru kata kau orang. Jadi pusing kot Masjidil Haram. Tak jumpa Masjidil Haram. Itu tak tak. Tutup semua pintu. Dia tak boleh masuk. Itu kata kena jaga. Hati kita kena jaga, mulut kena jaga. Akhirnya di Mekah je nak jaga. Mekah kena jaga. Dia kata kau orang. Balik Ustaz. Sampai Ustaz kata terus kau orang. Dia turun terus. Kat Mekah je tanya banyak. Wah, banyak benda tak tahu, banyak jahil. Boleh kata kau orang dah sampai Ustaz. Betul jahat orang ni. Maksudnya di Mesir pun di mana pun tak boleh kata kau orang. Di Mekah lebih aula maksudnya. Di Mekah jangan kata kau orang lebih lagi. Di Mesir pun jangan kata kau orang. Tak boleh kat mana pun tak boleh kata kau orang. Tu maksudnya. Dia ada orang kadang-kadang tu orang boleh. Dia dekat tempat-tempat mulia ada jaga. Dekat tempat lain tak jaga pun. Tu bukan kita sikap kepada seorang muslim. Boleh faham? Orang bertanya banyak ni bagus sebenarnya. Kerana mungkin dia nak dapat istifsar. Dia dapat lebih tahu. Kadang-kadang kita tak perasan soalan tu orang tu tanya. Dia tahu, nak tanya malu lah kan. Tengok dia tanya lah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat gitu. Kadang-kadang ada Arab Badui main tanya soalan. Para sahabat kami keluar main tengok soalan kita. Para kami dapat manfaat. Kata para sahabat. Bukan dia kata, tanya soalan bila berlaku kiamat. Mata sa'ah. Apa tanya soalan itu? Tak. Dia tunggu jawapan Nabi. Sebab jawapan Nabi semua clear. Nabi jawab. Mesti memberikan manfaat bagi dia. Macam seorang Arab Badui main tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat akan berlaku? Rasulullah dia apa ni? Rasulullah tanya kepada dia, hal a'dadta laka syai'an? Hal a'dadta laka syai'an? Kamu dah sediakan untuk kiamat tadi? Tapi kamu tanya ketika kemana? Dia dah sedia semua nak pergi kiamat. Dia kata, ma'adadtu laha syai'an. Aku tak sediakan apa-apa pun pada kiamat ya Rasulullah. Illa anni ahabbullah wa rasul. Inni uhibbullah wa rasulah. Hanya aku mencintakan Allah dan Rasulullah. Itu saja yang kuat. Maka kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang bersama dengan orang yang dia cintai. Sayyidina Anas kata, hari itu adalah hari paling gembira bagi kami. Kenapa? Karena kami adalah orang yang mencintakan Nabi dan kami yakin bahawa kami akan bersama dengan Nabi SAW. Dia kata. Daripada soalan tu keluar jawapan tadi. Dan orang Arab Badui pula katanya soalan tadi dia pun orang yang hebat juga kan. Walaupun dia nampak soalan macam bodoh, tapi sebenarnya dia ada dalam hati dia tu. Dia panggil orang panggil ni soalan yang daripada hati. Bukan soalan dengan nafsu pula, soalan hati. Lepas tu dia boleh tanya gitu, bukan dengan nafsu dia. Tapi dia tak tahu nak buat apa kiamat nanti ni. Bila kiamat, sebab dia bimbang takut kiamat dekat lah. Nabi kata nak sedia, tak sedia apa lah. Cuma aku cinta Allah Rasul. Atas mayang banyak, banyak juga tidak. Jadi macam mana? Nabi kata, kamu bersama orang yang kamu cintai. Mudah, pendek yang Nabi. Tapi sangat berkesan kepada para sahabat Nabi SAW. Dan juga kepada kita. Kita pun dapat manfaat yang sangat banyak daripada soalan tersebut. Allah radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa masuk Mekah dengan tujuan ini. Adapun kalau ia berbalik, dia kata cara. Maka dia kena dah. Boleh mana? Kalau kata dia balik semula, maka tak kena dah. Kalau kata dia tidak berbalik dan mula dah tawaf ataupun buat perkara yang diwajibkan ketika haji, maka ketika tersebut dia tidak boleh lagi untuk nak patah balik. Wajib bagi dia untuk bayarkan. Haji dah sah dah. Sah. Umrah pun sah. Baik. Apa rukun haji dan umrah? Rukun bagi haji dan umrah. Kita tengok tentang umrah je lah hari ni lah. Tak ada haji lagi lah. Haji ni kita boleh bawa hari, kita boleh pakai-pakai tengok hari. Rukun yang pertama niat. Ini sama saja. Dua-dua kena ada. Niat macam mana? Ni nawaitul hajjah. Kalau adalah umrah, nawaitul umrah wa ahramtu biha. Ini bihi. Ahramtu biha lillahi ta'ala. Kedua, kita wukuf. Ini bagi umrah. Bagi haji tidak ada wukuf. Kita akan lalu lah di Mekah. Di Arafah tu kita akan pergi lah. Tapi jangan pergi niat wukuf lah. Jadi tengok kan. Masuk Jabal Rahmah. Semua sekali juga kan tengok tempat Nabi wukuf. Kalau sebab wukuf saya nampak lah ni. Dua dah betul besar. Tempat Nabi wukuf di Arafah. Jadi batu tersebut telah diubah, kemudian dimasukkan dalam kawasan tentera. Orang tak duduk. Dulu orang tak duduk.
Bawa Saudi ni bagi bimbang orang tabaruk, ambil pergi buat bid'ah atau darah atau 5 menit. Padahal buat bid'ah. Pergi duduk tempat Nabi duduk bid'ah lah. Oh, kita buat. Tidak boleh kita nampak tempat Nabi duduk. Dikatakan tempat Nabi duduk tu itu sahah. Dekat apa ni, dekat dataran Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Bawah dekat dataran tu. Dataran tu ada dulu ada batu besar tempat Nabi duduk tu. Tapi dah diubah tempat tersebut. Baik. Atau kita tak bincang panjang dalam bab haji. Sebab haji dia lebih masa dia panjang. Bila masa panjang dia banyak perbahasan dalam. Dan kita pun ihram panjang dalam haji. Dan apa ni masalah hukum di Arafah pun banyak dibincangkan di kalangan ulama. Saya tidak boleh bincang dan macam umrah. Umrah sikit sangat. Umrah dia punya rukun dia sangat sikit. Niat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat halal. Cukup. Habis umrah masih ada. Tak payah nak apa. Yang payah apa? Kita tak Nabi. Tak Nabi dia dibayar. Tambahan. Macam mana nak buat ni? Tapi sekali dia buat ya, Allah mudah gila. Mudah gila. Tak main tak buat. Tak main dah. Mudah tu pun nak seronok buat umrah ni. Bagi Allah Ta'ala kuat kan untuk buat umrah tadi. Doa gitu. InsyaAllah Ta'ala bagi kekuatan bagi kita untuk buat umrah dengan lebih banyak. Baik. Ketiga dia kata tawaf. Yang keempat cukup. Ni kita Allah SWT dibaca tu rukun umrah bawah sekali. 157. Nah, 157 ni 157 rukun umrah 5 perkara. Iaitu pertama niat. Jadilah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat menghilangkan 3 helai rambut kepala dengan bercukur atau sebagainya. Nah, bercukur atau sebagainya maksudnya kira mencabut rambut pun boleh juga. Cabut. Bulu ketiak tak boleh. Bulu hidung pun tak boleh. Dia dah sampai kata sini. Kena dah. Kalau cabut 3 helai tu seekor kambing. Satu helai rambut dan dia satu cupak. Satu mud lebih kurang 10 riyal. 10 riyal, 5 riyal. Kerana 5 riyal, satu cupak 5 riyal. Jadi boleh bagilah kepada orang-orang miskin di Makkah dan Mukarramah. Miskin mana cari? Bukan di jalan orang minta tu, tunggu sedikit. Sedikit kita bagi dia dapat kat dia awal, dapat kat orang lain. Jadi bagi kat pekerja Masjidil Haram. Rukun, banyak Zam-Zam, semua tu benar semua. Lepas tu pekerja Masjidil Haram. Kalau tidak, dia tak kerja Masjidil Haram. Kalau dia tak kerja nak bawa ayam, nak cuci Masjidil Haram. Kalau dia buat ni orang kaya, baru kaya, dia pun tokek kepada hak cuci.